Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Fadil Misbah, Zafarullah Nurdin dan semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Pada malam ni insya-Allah saya nak bawa kepada tuan-tuan muka 2 ayat sahaja daripada surah An-Nisa, iaitu tentang galakan kepada umat Islam untuk memahami konteks hijrah, dan saya akan jelaskan kepada tuan-tuan ada 6 jenis hijrah. Lagi penjelasan daripada kuliah yang lalu. Di samping itu tuan-tuan, kita akan belajar satu doa yang dibacakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahmatullah alaihi, seorang khalifah yang sangat hebat daripada keturunan Umar Khattab radhiyallahu an, sewaktu baginda lantik menjadi khalifah. Doa ni kita baca bila kita pergi ke tempat baru tuan-tuan ya. Bila kita mungkin belajar di tempat yang jauh dari negara kita, mungkin seseorang ditugaskan berada di tempat yang lain, sebagai contohnya duta, sebagai contohnya orang bekerja di kedutaan, sebagai contohnya orang minta kerja di luar negara kemudian dapat di tempat luar negara. Saya pun nak kongsi kisah tentang beberapa orang sahabat yang berjaya di luar negara. Apakah bentuk hijrah yang dibenarkan untuk konteks yang kita ceritakan semalam, pandangan Dr. Atik Nabulisi, iaitu larangan untuk umat Islam berhijrah ke negara kafir, negara ghairul muslimin, apabila mereka tak dapat melaksanakan Islam di negara tersebut. Dan yang paling membimbangkan adalah anak-anak kelak akan terikut-ikut, dipengaruhi oleh kehidupan di tempat yang baru yang tidak ada agama itu tuan-tuan. Baik, jadi pada malam ni bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat ke 525 ya. Jilid yang kedua, muka surat 525. Kami sedang mengadakan kempen untuk tuan-tuan yang tak aware bahawasanya siapa yang memiliki tafsir Ibn Katsir akan dapat buku yang istimewa ni. Ensiklopedia nama-nama anak yang berasaskan kepada kitab-kitab Tuhfatul Maulud sebagai contohnya, Tuhfatul Maudud, buku-buku kaitan dengan Ayuhal Walad oleh Imam Ghazali, iaitu bagaimanakah nama yang dibenarkan dalam Islam, kerana buku ni kaya dengan nama-nama para sahabat, para ulama yang boleh kita pelajari ejaan yang betul, dan ada setengahnya dia gambar-gambar mereka. Jadi tuan-tuan akan dapat buku ni bila tuan-tuan terlibat membeli tafsir Ibn Katsir ataupun tafsir Al-Munir, insya-Allah. Baik, kita lihat pada ayat 99 dan 100 surah Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. صدق الله العظيم. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya, dan Allah maaf lagi maha pengampun. Barang siapa berhijrah jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di muka bumi Allah ni tempat yang mereka hijrah itu mempunyai keluasan dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sempat sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Semalam saya diceritakan kepada tuan-tuan tentang beberapa orang sahabat yang tidak mampu berhijrah kerana sekatan yang dialami, kerana kekangan yang mereka menimpa mereka. Contohnya macam kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah, kemudian kisah Salamah bin Hisham, kisah Al-Walid bin Al-Walid, bahkan Ummu Salamah radhiyallahu anha juga yang tersekat untuk pergi ke Madinah kerana disekat oleh keluarganya, ditahan oleh keluarganya, sedangkan suaminya Abu Salamah telah pergi lebih awal. Anak mereka menjadi pertaruhan sehingga ambil putus tangannya, menjadi rebutan di antara keluarga yang kafir dengan keluarga yang muslimah. Maka tuan-tuan dimuliakan sekalian, ini yang merupakan sahabat-sahabat yang diberikan keampunan oleh Allah. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya seperti disebut dalam tafsir Manar oleh Syekh Rashid Ridha, Muhammad Rashid Ridha, antara tafsir menarik apabila beliau mengatakan perkataan digunakan oleh Allah di sini, asa. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan asa ni merujuk kepada asa merujuk kepada satu taraji, satu harapan. Kalau kita mengatakan di peringkat kemanusiaan, asa mudah-mudahan saya dapat datang, asa ni an ahdur, moga saya dapat datang. Tapi kalau Allah menggunakan asa, ia merujuk kepada satu confirmation, tahqiq, tahakkuk.
Maknanya satu benda yang pasti berlaku, tuan-tuan. Walau bagaimanapun bila kita lihat dalam konteks ini, kata para ulama tafsir, al-isyara bi ulaika ila ma man istasnahum mimman tawa'adahum ala tarkil hijrah ay inna ulaika al-mustada'afin alladhina lam yuhajiru lil ajz wa taqattu' al-asbab wal hiyal wa ta'miyati subul yurja ay afu Allahu anhum wa la yu'akhizuhum bil iqamah fi daril kufri. Ayat ini kata Syekh Muhammad Rashid Ridha, demikian juga Imam Tahir Ibn Ashur dan tafsirnya, bahawa asa ini merujuk kepada raja, kepada satu benda yang diharapkan. Kalau kita belajar bahasa Arab, asa, la'alla ini merujuk kepada satu pengharapan yang belum tentu berlaku. Walau bagaimanapun apabila ia merujuk kepada kudrat Allah, merujuk kepada sifat Allah, merujuk kepada Allah sendiri, pada zatnya yang agung itu, maka ia tentu merujuk kepada tahakkuk, mesti berlaku, al-qata', ia mesti berlaku. وليس هذا الذي قالوه بالتحقيق الذي يقطع به وإنما رجاء فيها بالنسبة إلى المخاطب وعين الله بالتحقيق وعلم الله بالتحقيق الرجاء أو عدمه كتعيون. Merujuk kepada perkara ni bila dia dirujuk kepada Allah, memanglah kalau Allah menggunakan perkataan asa, ia tentu merujuk kepada kepastian satu benda yang diputuskan untuk berlaku. Tapi kalau merujuk kepada kemanusiaan, kalau kita bercakap menggunakan uslub asa ni, dia belum tentu berlaku, tuan-tuan. Maka di persimpangan ini, kata para ulama tafsir, Allah sengaja menggunakan perkataan asa ini bagi mewujudkan satu perasaan bersalah dalam hati orang yang tidak berhijrah, sekalipun mereka terhalang kerana masalah fizikal ataupun kes-kes kekeluargaan yang telah kita bincangkan dalam kuliah yang lalu. Antaranya mereka ditimpa penyakit buta, ada yang timpang, ada yang memang cacat, OKU, tak boleh bergerak mereka masuk Islam, tapi mereka terpaksa stay di Mekah, tak dapat ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Namun demikian, mereka patut merasa dalam diri mereka satu kebersalahan. Walaupun Allah memberi kepada mereka keampunan, tapi bila digunakan asa ni, bila kita lihat di persimpangan kemanusiaan dan juga ketuhanan, maka ia merujuk kepada satu sikap jangan overconfident lah, tuan-tuan, dalam apa yang kita lakukan. Walaupun ada klausa mengatakan kebenaran, tapi sepatutnya seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah, dia rasa tergugat, dia rasa takut andai apa yang ditetapkan oleh Allah itu tidak menyebelahinya. Jadi jangan kita dalam melakukan satu perkara kita overconfident sangat bahawa kita mesti diterima oleh Allah. Tak boleh, tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alangkah dalam kes orang yang memang tidak mampu berhijrah kerana masalah fizikal tadi ataupun kekangan kekeluargaan, mereka dikepung, mereka ditawan, mereka dipenjarakan. Saya telah bincangkan kisah Ayyash bin Abi Rabi'ah semalam. Namun demikian, Allah menggunakan perkataan asa di sini untuk merujukkan kepadanya, kepada orang yang berkenaan, bahawa janganlah dia merasakan dirinya bebas daripada kemurkaan Allah. Nak menunjukkan kepada kita bahawa urusan hijrah ni bukan perkara biasa-biasa. Ia satu tuntutan yang tidak boleh dikesampingkan, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi sebelum terlupa, saya nak ajak tuan-tuan untuk gunakan pesan penaja, menggunakan korma makjul. Ni tuan-tuan ni, tengok saiznya besar, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur. Bagi tuan-tuan yang minat untuk dapatkan stok ni daripada Zazan Travel. Kami baru saja sampai stok dari bumi Syam, dari Jordan, dari Palestin. Tengok tuan-tuan dalamnya, Masya Allah, enak sekali, menyelerakan. Tengok tuan-tuan, ni yang kita belajar ketmirnya, fatilnya, nakirnya kan. Ya Allah, dalam surah Maryam Allah menyatakan ayat 25, Wahuzi ilaiki bijidhi innakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Wahai Maryam, gegarkan pokok kurma, nanti jatuh ke atas semua buah-buah yang segar. Wallahu alam, ia tentu merujuk kepada kurma makjul ni, kerana Maryam AS berada di Baitul Laham, di Palestin. Palestin ni je kurma yang tumbuh, tuan ya. Ni kurma yang dimakan oleh ibu pada Nabi Isa AS, insya-Allah. Satu kurma yang menarik, tuan didapatkan. Harganya sama saja dengan kurma ajwa yang tuan-tuan dapatkan daripada Zazan Travel sebelum ni. Ya, jadi bagi tuan-tuan yang minat didapatkan, insya-Allah mudah-mudahan ada kebaikan padanya, dan kita pun berlatihlah untuk puasa pada hari-hari yang berbaki sebelum Ramadan datang tak lama lagi. Baik tuan-tuan ya. Seterusnya, kalau tuan-tuan lihat dalam ayat ini, kata para ulama tafsir, itulah sebabnya Allah menggunakan perkataan asa di sini. Wa naqul fiha ma qulna fi la'al wa huwa anna ma'naha al-i'dad wa at-tahiyya wal ma'na annahu ta'ala ya'udduhum wa yuhayyi'uhum li'afwihi
ونكتة في اختيار التعبير عن التحقيق بعسى دل على الترجي إن صح هي تعظيم أمر ترك الهجرة وتغليظ جرمه. Jadi di sini kata Imam Muhammad Rashid Ridha dan tafsirnya Al-Manar, iaitulah bila Allah menggunakan asa dalam konteks ini adalah memberi kesedaran kepada kaum muslimin, jangan mereka memandang enteng isu hijrah itu, bahawa mereka telah diberi keampunan, mereka tidak bersalah, mereka ada kelemahan-kelemahan tertentu, supaya jangan ada rasa memandang enteng pada kewajipan, ketetapan dan perintah daripada Allah SWT. Baik, saya nak pergi sekejap kepada tafsir Munir, tuan-tuan. Tafsir Munir dalam konteks saya ini pada muka surat pada jilid yang ketiga, muka surat 231 bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Munir, boleh rujuk juga. Jadi ada banyak alasan yang mengharuskan kaum muslimin berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah pada zaman permulaan Islam. Ni kata Syekh Wahab Az-Zuhaili pada muka surat 230-231 ya. Antaranya yang pertama sekali, kaum muslimin dengan berhijrah ke Madinah mereka memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan Islam, aktiviti keislaman, bebas daripada siksaan dan penganiayaan yang mungkin timbul kerana mereka meluk Islam. Kerana itu siapa pun yang teraniaya dan terseksa wajib segera mencari tempat baru untuk menghindari penganiayaan dan penyiksaan. Jika tidak mahu mencari tempat baru, berarti dia telah melakukan dosa besar. Ini huraian daripada ayat yang lalu. Kita recap balik tajuk yang lalu tu. Itu sebab dalam surah Isra yang lepas kita bincang tentang firman Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Katakan wahai Muhammad, masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku dari tempat keluar yang benar, dan jadikan bagi aku sentiasa mendapat perlindungan, mendapat bantuan daripada-Mu wahai Tuhan. Saya dah huraikan dalam yang lalu bahawa ketika para ulama mentafsirkan ayat ini daripada hadis-hadis menunjukkan ayat itu turun ketika Nabi nak berhijrah ke Madinah, dalam proses berhijrah ke Madinah. Ayat itu Allah dahulukan, masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Padahal kalau kita lihat dalam proses hijrah itu, Nabi keluar dahulu baru masuk ke Madinah. Keluar dari Mekah kemudian masuk ke Madinah. Tapi kenapa laras bahasa yang digunakan oleh Allah kat situ, Allah menyatakan masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Kenapa Allah tak sebut sebaliknya? Ni nama dia takdim dan juga takhir dalam kita belajar Quran, tuan-tuan ya. Tuan-tuan nak belajar lebih lanjut tentang bahasa Arab ni, insya-Allah di Zazan Travel kami akan adakan kuliah belajar bahasa Arab menerusi konteks ibadah nanti. Tuan-tuan tunggu ya. Mungkin dalam beberapa hari saja lagi kita akan umumkan kuliah ni untuk diikuti oleh tuan-tuan puan-puan yang dirahmati dikasihi Allah. Kita belajar bahasa Arab menerusi konteks ibadah. Alangkah ruginya kalau kita tak menghayati ibadah yang kita kerjakan. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan wajib belajar bahasa Arab untuk konteks sembahyang kita. Sekurang-kurangnya pada rukun qauli, pada Al-Fatihah kita mengerti, pada tasyahud akhir kita faham, pada takbir-takbirnya kita faham, selawat dan sebagainya ya. Jadi kenapa Allah dahulukan masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku tempat benar, keluar yang benar, beri daripada aku sentiasa bantuan daripada sisimu. Wallahu alam, kata para ulama tafsir macam Ibn Tabari, Ibn Katsir sendiri, bahawa Allah Ta'ala menjadikan purpose daripada hijrah itu untuk kembali semula ke Mekah, kerana selepas itu Nabi akan membuka kota Mekah. Jadi memasukkan Mekah itu dalam wadah perjuangan Islam itu penting. Meletakkan niat supaya jangan kita selama-lamanya redha dengan kekufuran dan kemusyrikan yang berlaku di Mekah. Jadi daripada sebalik ayat itu, kata para ulama tafsir macam Ibn Jarir Tabari, Ibn Katsir, bahawa jangan dilupakan niat untuk kembali semula ke Mekah, masuk ke Mekah dan menang di Mekah. Dan itu kemudiannya berlaku Fathu Mekah. Jadi dalam konteks takdim dan juga takhir, tak ada salahnya pada laras bahasa itu Allah mendahulukan perkataan ayat masukkan aku tempat masuk yang benar, keluarkan aku tempat keluar yang benar, ia merujuk kepada nanti engkau akan masuk ke Madinah, tapi ingatlah engkau akan kembali semula ke Mekah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Masukkan aku tempat masuk yang benar. Termasuk yang benar dimasukkan itu Mekah. Nanti engkau kembali semula ke Mekah. Kan sepatutnya Allah mengajar Nabi untuk menyatakan Rabbi akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin, kan? Faham tak ni? Ya Allah, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Sebab Nabi keluar dari Mekah dulu, kemudian masuk ke Madinah. Tapi tak, Allah sebut Rabbi adkhilni, masukkan aku tempat masuk yang benar. Merujuk kepada wahai Muhammad, engkau keluar ni, engkau akan balik semula ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Ya, itu sebab kalau kita ni dipostingkan tempat yang jauh ke, jadi cikgu kan, jadi doktor, jadi polis sebagainya, kita amalkan doa daripada yang telah kita pelajari ni, tuan-tuan, daripada surah Al-Isra, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira.
Bahkan kalau kita lihat Imam Umar bin Abdul Aziz, tak kala beliau dilantik menjadi khalifah, beliau baca ayat ini ditambah juga dengan beberapa perkara lain, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan dengar doa ni. Saya bacakan daripada Musannaf Ibn Abi Shaybah. Iaitu Umar bin Abdul Aziz bila dilantik menjadi khalifah, doa beliau, Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalamu ala nabiyillah. Ikut. Tak usah kan? Bismillahi, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, wassalamu ala nabiyillah. Kemudian, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Kasihanilah aku, maksudnya. Wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq. Ya Allah, masukkan aku tempat masuk yang benar. Keluarkan aku di tempat keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultan nasira, dan berilah kepada aku ni bantuan di sisimu sentiasa. Waj'alni min ladunka rahmah, dan beri pada aku ni rahmat di sisimu. Innaka antal wahhab. Ni doa kalau kita kena berhijrah ke tempat lain, tuan-tuan. Saya dah nyatakan semalam bahawa hijrah ni bukan semuanya salah, tuan-tuan, ya. Hijrah, kalau kita pergi ke hijrah ke negara-negara kafir dan kita tak dapat nak praktikkan Islam, nak sembahyang Jumaat pun tak boleh, nak pakai tudung pun tak boleh, anak-anak pun terdedah kepada kebejatan, penyimpangan, terikut dengan gaya hidup orang-orang kafirin di sana, munafiqin yang ada di sana, maka ini yang tak dibenarkan Islam, saya dah sebut semalam. Tapi kalau kita terpaksa bertugas, maka kita termasuk dalam golongan mustadhafin lah. Kita dipilih untuk jadi duta, kita dipilih untuk bekerja di ofis kedutaan, dan ada setengah-setengah negara yang kita pergi tu walaupun di negara kafirin, tapi di situ komuniti Islamnya kuat. Macam kalau kita pergi ke UK contohnya, kita akan lihat komuniti Islam di sana kuat sangat, ya, dan dapat dikawal, dikontrol. Kalau begitu gayanya tidak jadi masalah. Dan yang dimaksudkan satu lagi adalah kita berhijrah ke tempat-tempat yang beri kebaikan kepada kita. Saya cerita pada tuan-tuan pengalaman oleh seorang sahabat, seorang kakak. Dia dengan suaminya berada di Mekah. Beliau berkata kepada saya, Ustaz, bercerita dalam Masjid Haram ni, tuan-tuan. Saya daripada usia saya 14 tahun, saya berdoa kepada Allah untuk dapat bekerja dan dapat sembahyang di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu selalu. Saya bercerita-cerita nak pergi. Saya doa dari umur saya 14 tahun dalam sembahyang duha saya. Kalau saya tak uzur, saya akan sembahyang sunat duha, saya doa daripada 14 tahun, Ustaz. Sehinggalah Allah makbulkan hajat saya pada usia saya 44 tahun, 30 tahun, tuan-tuan. Ni saya kongsi cerita ni untuk jadi pengajaran, pengalaman untuk diambil orang salihah ini bercerita. Tuan-tuan, itulah masa saya kecil-kecil saya doa nak dapat bekerja kat Mekah, nak semayang kat Masjid Nabawi, Masjid Haram, nak bekerja kat sana. Maka saya pun belajar taklah cemerlang sangat kata kakak ni lah, ya. Ni cerita betul-betul untuk tuan-tuan ambil pengajaran, Mungkin anak-anak kita jangan putus harap daripada rahmat Allah, kita sendiri sekalipun. Maka saya berdoa, akhirnya saya belajar mampu jadi seorang nurse saja. Jadi seorang nurse kerja yang mulia, tapi kerja tu mencabar, seringkali tak dapat cuti. Saya pun minta tukar profession. Habis kontrak saya dapatlah menjadi seorang pensyarah di sebuah kolej swasta untuk belajar nursing, kejururawatan. Tapi takdir Allah, bekerja di situ, kolej itu pun tak panjang umur, tapi mereka dapat teruskan bisnes. Maka saya antara yang terpilih untuk diteruskan dalam bidang admin. Okeylah, saya dah pernah kerja nurse, saya kerja pensyarah, ada pengalaman sikit. Tapi masa jadi pensyarah tu, saya bantu anak-anak saya untuk ada pendedahan bekerja sebagai nurse, macam mana di hospital kelak bagi mereka yang nak jadi nurse. Maka ada satu kereta kerja yang saya present. Kereta kerja tu bertajuk pengurusan stres daripada surah Yusuf. Kami present dalam bahasa Inggeris katanya. Takdir Allah, kereta kerja itu pun beralih tangan sampailah ke Dubai. Saya dipanggil ke Dubai untuk temu guna tak jadi bahagian counselling di sebuah hospital di Dubai. Kemudian ada tawaran jadi nurse. Pendekkan cerita, akhirnya saya tolak, saya tak mahu jadi nurse. Tiba-tiba ada satu tawaran daripada saya di Jeddah untuk dapat menjadi seorang pensyarah di sebuah kolej untuk kejururawatan di sana. Allahu Akbar. Saya cerita dengan Ustaz ni, kata kakak tersebut, Usia saya 14 tahun, saya berdoa 30 tahun tak pernah berhenti untuk dapat berhijrah ke bumi Nabi SAW, ke Mekah, ke Madinah. 30 tahun Allah makbulkan, Ustaz. Allah, nangis saya cerita. Tuan ni, sekarang masa umurnya 44 tahun dapat tawaran itu, jadilah pensyarah. Maka suaminya pun berhenti kerja, teman dia, anak-anak dah di universiti pada masa itu, cuti sekolah mereka datanglah, cuti universiti mereka datang ke Jeddah. Ustaz punya syok kerja kat sini tiap-tiap hari makan free, Ustaz. Jarak ke universiti pun jalan kaki saja. Duit memang tak luar. Memang orang Arab suka berderma, makan, bagi orang makan sebagainya.
Setiap minggu hari Khamis saja ada pengumuman nak pergi ke Madinah ke nak pergi ke Mekah. Ada hotel disediakan, bas disediakan. Bila nak pergi, bila nak balik semua diuruskan. Pendek ceritanya tiap-tiap minggu lah kami Masjid Nabawi, Masjid Haram. Masjid Nabawi, Masjid Haram. Allah, musim PKP ni terpaksa balik juga hamba Allah ni. Tapi nak cerita pada tuan-tuan, itu satu hijrah yang baik. Hijrah untuk dapat dekat dengan Allah, hijrah untuk dapat dikerja di tempat yang mulia seperti itu. Itu tak salah, itu menambah iman. Itu sebagai daripada amal soleh bila kita dapat berada dalam situasi seperti itu tuan-tuan. Itu sebab saya tengok satu syair yang dulu kami belajar dalam bahasa Arab tentang kata-kata Imam Syafi'i. Saya baca kepada tuan-tuan ya. Ma fil muqami lizi aklin wazi adabi min rahatin fada'il awtani wa utaribi safir tajid iwadan aman tufariqu wanza fa ina azid al-ishi fi nasabi inni ra'aitu wuquf al-ma'i yufsidu insaha taba wa illam yajri lam yatibi walusu lawla firakul ghabi maftarasat wasahmu lawla firakul kawsi lam yusibi wasyamsu lawaqafat في الفلك دائمة لما لها الناس من أجم ومن عربي والتبر كالترب ملكا في أماكنه والعود في أرضه نوع من الخطب فإن تغرب هذا عز مطلبه وإن تغرب ذاك عز كالذهبي. Ya Allah, cantiknya syair ini tuan-tuan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau berkata tentang keperluan untuk kita pergi cari tempat baru seperti yang Allah sebutkan dalam ayat yang ke-100 ni tuan-tuan ni. وَمَا يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Siapa yang berhijrah dengan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah ni luas, rezeki banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah mencari Allah Rasulnya, lalu dia pun didapati dia ditimpa kematian, maka semuanya tetap ganjaran di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kata Imam Syafi'i ini menarik ya tuan-tuan. Saya terjemah kepada tuan-tuan ya. Tidak tinggal di satu tempat orang yang memiliki akal dan orang yang bijak. Dalam kerihatan maka tinggalkanlah negara kamu dan pergilah musafir. Pergilah musafir, nescaya kau akan dapati ganti daripada apa yang kau hilang itu. Dan pergilah ke tempat yang baru. Sesungguhnya kenikmatan hidup terletak pada tempat yang baru. Aku melihat duduknya air tetap di satu tempat tidak bergerak akan merosakkannya. Tapi kalau ia mengalir, ia akan bersih dan membersihkan. Singa itu, wal usdu laula firakul ardi maftarasat. Kalau singa itu, kalau dia kekal dalam hutan, mati dia tak ada benda untuk dimakan. Wasahmu laula firakul kausi lam yusibi. Dan anak panah itu, dia kalau tetap di busarnya, dia tidak dilepaskan, maka dia tidak akan kena. Wasyamsu lawaqafat fil fulki daimatan. Matahari lah kalau dia stay satu tempat tak bergerak, laman lahan nasu min ujmin wa min arabi. Tentulah orang semua akan mati ke kebosanan, orang Arab dan juga orang Ajam. Watibru katurbi mulkan fi amakinihi. Tibru ni apa saya nak terima pada tuan-tuan ni? Tibru ni emas. Emas galian, kalaulah kita tidak menggalinya, dia kekal dalam bumi, dia tidak bernilai. Wal'udu fi ardi'i nau'un min hatabi. Begitu juga gaharu, kalau tidak dikeluarkan, ia hanyalah kayu kering seperti kayu-kayu yang akan dibuang. Fa in tagharaba hadza azza matlabu. Kalau yang ini pergi keluar dari tempatnya, maka dia akan jadi benda yang mahal. Wa in tagharaba zaka azza kazahabi. Kalaulah yang itu pergi dari tempatnya musafir, maka dia jadi lebih mahal daripada emas. Kata-kata ni menarik ya tuan-tuan ya. Ni dalam Dewan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni seorang ahli bahasa. Beliau ada mengarang syair-syair yang indah. Sajalah saya cerita pada tuan-tuan keperluan dalam hidup ni untuk kita memusafir. Bahawa jangan duduk satu tempat saja, tak ada perubahan, tak ada perkembangan baru. Pergi cari ilmu sebagai contohnya. Ya, kalau Imam Bukhari itu berapa lebih pada 1,000 orang guru yang ditemuinya. Baik, jadi dalam ayat yang kita sedang bincangkan kat sini, bila Allah menggunakan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Saya nak ajar pada tuan-tuan, nak terang pada tuan-tuan satu kelebihan bahasa Arab. Perkataan muragama ni sebenarnya diambil perkataan rugam. Rugam ni kata para ulama tafsir macam Ibn Abi Saud dalam tafsirnya, kalau sebut perkataan rugam ni, dia merujuk kepada tanah. Dengar di sini sebut pada tuan-tuan bahawa maksud yang dikatakan kat sini dalam bahasa Arabnya, bila targhib fil muhajara wa ta'nis laha ay yajid fiha mutahawwalan wa muhajaran wa inma 'abbara anhu bidzalika ta'kid at-targhib lima fihi min al-ish'ar bi kauni zalika al-mutahawwal bihaythu yasilu fihi al-muhajir min al-khairi wan ni'ma ila ma yakunu sababan li raghmi an fi qaumihi alladhina hajarahum.
Kalau kita nak bandingkan dalam bahasa Arab, makna perkataan rugham ni tanah. Jadi biasanya orang Arab menggunakan kiasan kata raghma'an fihi. Maknanya dengan tanah yang kena pada hidungnya. Maksudnya nak menunjukkan kepada penghinaan. Bila orang Islam kuat, orang Islam mempunyai apa yang kita panggil sebagai kemampuan. Contohnya orang Islam pergi berhijrah dan membina ketuhanan baru. Bahkan kalau kita baca dalam kisah pembangunan peradaban sejak daripada dulu, daripada zaman Sumaria sehinggalah kepada peradaban Amerika. Kalau kita lihat, kesemua peradaban itu lahir benihnya daripada hijrah, meninggalkan lokasi sedia ada ke tempat baru kerana mereka nak mengamalkan cara hidup baru. Ini sudah tentu hijrah Nabi lebih besar maknanya daripada penghijrahan semua yang kita pelajari dalam peradaban. Bahkan orang Jerman yang ada di Jerman pun sebenarnya mereka bukanlah rakyat Germany. Mereka katakan itu pada zaman pertengahan dahulu mereka datang, mereka merupakan satu bangsa dengan bangsa Ari yang datang dari belah Parsi. Kerana kelompok itu merasakan apa dipanggil sebagai TFR, Total Fertility Rate. Mereka nak cari tempat baru untuk perkembangan, memikirkan nanti kalau ramai sangat orang di tempat yang kecil itu maka tak cukup resources. Maka kita dapat lihat peradaban ini merupakan satu benih kepada kelengkapan ataupun kemajuan yang akan dicipta oleh manusia. Hijrah adalah satu benih penting ke arah perkembangan peradaban sebenarnya, tuan-tuan yang mulia sekalian. Macam saya cerita tadi, orang Amerika meninggalkan negara UK itu, Britain itu, dalam rangka untuk menyelamatkan kepercayaan mereka. Yang mereka berhasil mendapat kebebasan, tak mau duduk di bawah queen lagi ataupun raja pada masa itu. Lalu mereka pun ada fasa baru untuk membangunkan masyarakat. Maka majulah negara Amerika itu nak dibandingkan negara asal mereka pun maju juga. Tapi kemajuan yang mereka lebih dahsyat lagi kerana penghijrahan yang berlaku ni. Contoh kalau kita kaitkan dengan perkara yang bersifat konvensional lah tuan-tuan. Jadi maksudnya kat sini bahawa orang yang berhijrah akan menemui tempat yang luas di mana dia dapat mengalahkan lawannya. Kalau kat tempat lama lalu dia dikongkong, maka dia pun berhijrah, dapat bina ketuhanan, kekuatan. Macam kita dapat lihat orang-orang Bangladesh yang datang ke negara kita, datang mereka selai sepinggang, terpaksa jual kerbau dan sebagainya di negara mereka sehingga dapat wang, datang ke Malaysia, maju dalam perniagaan, boleh hantar wang balik, bahkan jadi saudagar-saudagar yang hebat. Begitu juga orang Aceh, begitu juga orang Cina yang asal-usulnya datang daripada tanah besar Cina itu selai sepinggang. Mereka merupakan bangsa yang terbuang, tapi datang mereka membuat macam-macam pencapaian, akhirnya keadaan mereka jadi baik. Ini contoh-contoh yang dimaksudkan dalam ayat ini, iaitu Allah menggunakan perkataan muragaman kathira wa sa'ah. Orang yang pergi berhijrah ni pasti akan dapat memperbaiki dirinya dan mengalahkan orang yang memandang remeh, memandang rendah, memandang kecil padanya satu masa dahulu. Muslim-muslimat, para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah. Jadi bila kita lihat dalam konteks hari ini, maksudnya orang yang berhijrah akan menemui tempat yang luas. Dia dapat mengalahkan orang yang benci kepadanya. Sebagaimana sebelum itu dia dipaksa, kini dia berhijrah. Dia memaksa orang yang memaksanya dahulu untuk menerima kenyataan bahawa bahkan dengan kemajuan dicapai itu menyebabkan orang yang dulu memusuhinya, merendah padanya, akan marah dan merasa terhina, seolah-olah macam mereka itu terhumban mukanya ke tanah, tersungkur dengan penuh rasa keaiban dan malu di atas pelabelan yang mereka lakukan kepada orang-orang yang berjaya ini. Kita sendiri pun mungkin mengalami pengalaman yang sama, tuan-tuan. Satu masa dahulu kita berada di kampung, orang pun tak pandang kita. Maka kena kita pun pergi ke luar negara, belajar, balik pulang, mengetuai satu operasi syarikat yang besar. Maka orang pun pandang malu. Dulu tu orang panggil dia Pak Hitam. Dulu tu orang panggil dia orang gila. Orang panggil dia budak gila, asyik baca je kerja. Sekarang baru mereka tahu siapa orang itu sebenarnya. Contohlah tuan-tuan, kita banyaklah baca tentang kejayaan manusia. Maka ini yang dimaksudkan oleh Allah, muragaman kathira wa sa'ah. Maka dia akan menyebabkan penghinaan kepada orang yang dahulu merendah-rendahkannya. Dan di tempat yang baru itu mempunyai keluasan, kenikmatan, pencapaian. Maksud saya kat sini galakan untuk berhijrah ke tempat yang menambah iman dan menambah pendapatan. Tuan-tuan ya, bukan pergi ke negara kafir yang menambah kebendaan saja, tapi makin hari makin jauh daripada Allah. Anak-anak pun makin terabai dan makin hidup pun jadi macam orang yang tidak ada agama. Bukan itu yang dimaksudkan. Maksud kat sini berhijrah ke tempat yang menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Seperti kisah kakak ni tadi yang berdoa sejak usianya 14 tahun sehingga Allah makbulkan di usia 44 tahun, 30 tahun dia berdoa tanpa lesu, tanpa penat.
akhirnya dapat berada di tempat yang mulia itu bekerja, dapat kumpul wang, dapat sembahyang berjemaah, dapat sembahyang di masjid-masjid yang besar pahalanya, Masjid Haram, Masjid Nabawi itu. Jadi muslim-muslimat hati dan dikasihi, ini yang dapat kita pelajari dalam kuliah pada kali ini. Jadi Allah mengajar kita tentang keperluan untuk yang saya bacakan juga syair-syair indah daripada Imam Syafi'i tentang kepentingan kita untuk berhijrah bagi membina pencapaian yang baru. Dan doa yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan tadi, doa kita bila kita pergi ke tempat yang baru, kita berhijrah ke tempat baru, mungkin kita naik pangkat, mungkin kita dipostingkan ke tempat yang baru, maka jangan lupa doa dengan ayat daripada surah An-Nisa tadi, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira, sekurang-kurangnya kau dapat baca doa yang diamalkan oleh Umar bin Aziz, itu lebih baik. Itu kombinasi daripada ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Apa doanya tuan-tuan? Nanti minta Ustaz Syafiq Murad masukkan Ustaz Zaum Fatih ke masukkan doa ni. Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, wassalamu ala nabiyillah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira waj'al li min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Saya yakin tuan-tuan dapat nak baca doa ni, dapat amalkan. Mudah-mudahan setiap kali kita nak pergi ke tempat baru, kita nak pindah ke rumah baru, kita nak pindah ke tempat kerja baru, kita mendapat jawatan di tempat yang baru, maklumlah di tempat yang baru tu tak semua orang senang dengan kita nampak zahirnya semua menerima kita, tapi hakikatnya hanya Allah yang tahu. Maka mohonlah kepada Allah bantuan, mohon kepadanya keselamatan. Seperti doa Nabi kita ketika baginda sallallahu alaihi wasallam nak berhijrah, nak keluar dari Mekah. Baik tuan-tuan, setakat itu saja yang boleh kita kongsi pada malam ni. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa untuk share video ni, sampaikan kepada teman-teman kita, dan buatlah komen yang menarik. Kalau tuan-tuan ada kesempatan nak masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan, amat dia alu-alukan, kerana di situ ada pelbagai penukaran doa, nota, ada wasiat-wasiat yang baik. Bagi tuan-tuan yang ada di situ, jangan masuk benda-benda yang boleh menimbulkan pertelingkahan, persisian dengan orang lain. Masing-masing mungkin ada fahaman tersendiri, maka janganlah kita mengajak orang bergaduh. Jadilah seperti Nabi sebutkan, khairukum man ya'laf wa yu'laf. Orang yang paling baik adalah orang yang mudah didekati dan mudah untuk mendekati. Jadikan diri kita sebahagian daripada maksud hadis Nabi tadi. Dan jangan lupa, bagi tuan-tuan, saya galakkan tuan untuk gunakan kurma Medjool ini dari Palestin. Tuan-tuan yang mendapatkan kurma ni akan dapat hadiah sebuah buku. Mana buku ni tuan? Tak ada pula kat sini. Akan dapat hadiah sebuah buku, lebih baik makan ini bukan itu. Akan dapat buku ni ataupun sebuah buku yang lain bertajuk 101 hadis-hadis tentang pemakanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang beli sekilo akan dapat hadiah buku ni. Yang beli kurang daripada sekilo, mereka akan dapat hadiah buku ni. Baik tuan, kita boleh dapatkan sekilo, setengah kilo, 250 gram kurma Medjool. Saiznya besar, saya tunjukkan sekali lagi kepada tuan-tuan. Besar dan dalamnya sangat menyelerakan. Inilah kurma yang dinyatakan Allah dalam surah Maryam ayat ke-25. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sikit tuan-tuan? Sangat enak tuan-tuan, alhamdulillah. Bagi kita yang nak mula berjenak-jenak berpuasa pada bulan-bulan pilihan, jadikan ini sebagai makanan tambahan kita. Dan Nabi SAW makan kurma ni sebiji, share dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan daripada Zazan Travel. Nanti tuan-tuan beli sekilo, tuan-tuan akan dapat hadiah buku ni. Tuan-tuan kurang daripada sekilo, tuan-tuan dapat hadiah buku ni. Kedua buku ni baik, semuanya color. Panduan makan kalau kita terpaksa makan kat luar, makanan yang boleh menjadikan BMI kita menepati apa yang dijelaskan dalam sains. Baik tuan, terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa kenang saya dan doa tuan-tuan. Kita akhiri kuliah pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit taqaddamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا ولجميع أصحاب الحقوق علينا من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jumpa lagi tuan-tuan, insya-Allah selepas ni kita akan masuk ayat ke-1 dan seterusnya. Nampaknya kita sudah pun melebihi sebahagian besar daripada surah An-Nisa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.